Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bercerita, bersembang tentang 6 penyerang alternatif yang boleh dibawa oleh Tan Cheng Ho dalam saingan AFF Suzuki pada Disember nanti. Jadi kalau aku cakap pasal alternatif ni, which maknanya kiranya penyerang-penyerang ni dalam kira list standby lah untuk Tan Cheng Ho bawa mereka. Sebab apa? Kalau kita tahu Di Paula, Syafiq Ahmad dan juga Lumah Hakim mungkin dah confirm berada dalam perancangan Tan Cheng Ho untuk dibawa ke saingan Piala AFF Suzuki nanti. Jadi mungkinlah, mana kita tahu tiba-tiba mereka ni injet ataupun kelab Lumah Hakim tak bagi beliau pelepasan untuk mewakili skuad negara. Jadi kat situ mungkin Tan Cheng Ho dah pening kepala. Jadi kat situ beliau bolehlah pilih 5 pemain ni yang aku cadangkan. Jadi yang pertama aku pilih adalah Darren Lock. Jadi pasukan PJ City ni seperti memberi nafas yang baru buat Darren Lock untuk terus bersinar di sana. Yalah, kita tahu pasukan PJ City ni tiada penyerang pemain import. Jadi Darren Lock ni diberi tugas untuk mengemudi bahagian serangan pasukan PJ City. Jadi even beliau ni injet lama sejak April yang lalu, namun beliau berjaya bangkit untuk skor 1 gol bertemu pasukan Sabah dalam saingan Piala Malaysia baru-baru ni. Dan juga kalau kita tengok rekod beliau sebelum beliau injet, beliau telah skor 3 gol dalam hanya 5 penampilan. Bagi aku cukup-cukup baik lah. Jadi untuk rekod untuk skuad kebangsaan, Darren Lock ni pernah mewakili skuad Harimau Malaya sebanyak 9 penampilan pada tahun 2016 dan juga 2017 dan skor 1 gol ketika bertemu dengan Syria pada Ogos 2017. Yang kedua adalah Zakwan Adha. Jadi Zakwan dengan saingan AF Suzuki ni tak kurang hebatnya lah. Sebab apa? Jika anda masih ingat, pada edisi 2018, Zakwan ni merupakan antara tonggak penyerang utama skuad kebangsaan di samping Mat Yo ketika itu, dan juga beliau telah skor 3 gol sepanjang kejohanan tersebut. Jadi untuk rekod Zakwan pada tahun ini dengan Negeri Sembilan tak kurang hebatnya apabila beliau telah skor 7 gol, menjadi penyerang kedua terbanyak pasukan Negeri Sembilan selain Akono yang telah menjaringkan 9 gol. Dan juga beliau juga menjadi kapten untuk pasukan Negeri Sembilan dan membawa Negeri Sembilan menjuarai saingan Liga Perdana dan layak saingan Liga Super pada tahun hadapan. Yang ketiga adalah Amri Yahya. Walaupun usia beliau telah menjangkau ke usia 40 tahun, namun komitmen beliau di atas padang cukup baiklah kalau kita tengok. Jadi pada musim ini Amri Yahya telah skor 4 gol sepanjang bersama dengan pasukan Sabah di saingan Liga Super. Dan mengikut statistik, beliau telah bermain hampir ke semua game dalam saingan Liga Super. Statistik yang cukup mengejutkan lah dengan usia beliau ketika ini. Jadi kalau kita tengok statistik ni lah, kita boleh simpulkan yang stamina beliau, mental beliau masih kuat, utuh, padu dan jitu lah. Alright. Jadi Amri Yahya ni last kali beliau mewakili skuad Harimau Malaya adalah pada tanggal 13 Jun 2017 ketika menentang Lubnan pada aksi kelayakan Piala Asia 2019. Dan sepanjang penampilan beliau, sebanyak 63 penampilan dengan skuad Harimau Malaya, beliau telah skor 13 gol. Dan yang keempat adalah Nur Syamil Abdul Ghani. Jadi untuk season ni, kalau kita tengok, Syamil Abdul Ghani ni berjaya menampau semua import pasukan TRW Kelantan dengan menjadi penjaring terbanyak untuk pasukan Kelantan dengan skor 8 gol. Jadi kalau kita tengok, beliau ni juga mempunyai body yang mantap, memang tajamlah depan gol, dan kelebihan beliau adalah super sub. Even beliau tak main full time, tapi beliau masuk untuk second half, confirm beliau boleh jaringkan gol. Jadi baguslah untuk Tan Cheng Ho. Sebab apa? Mana tahu tiba-tiba Di Paula tu tiba-tiba jadi penat ke apa ke, mungkin beliau boleh gunakan Syamil Abdul Ghani ni untuk menjadi super sub untuk pasukan Harimau Malaya. Jadi untuk Syamil Abdul Ghani ni, beliau ni memang tak pernah lagi mewakili skuad senior Harimau Malaya. Jadi mana tahu ada rezeki beliau boleh perform dalam saingan Piala Malaysia ni. Mungkin Tan Cheng Ho boleh nampak kebolehan beliau untuk mewakili skuad kebangsaan. Kelima adalah Azhad Haras. Even usia beliau baru menjangkau 18 tahun, namun beliau telah berjaya menampau striker-striker tempatan yang lain untuk menjadi striker tempatan paling banyak skor gol dalam saingan Liga Perdana dengan 8 gol, berkongsi jaringan dengan Nur Syamil Abdul Ghani. Jadi Yusri Ceklah juga ada memujinya Azhar ni mempunyai potensi yang cukup besar untuk skuad negara pada masa hadapan. Yelah, kalau kita tengok dalam saingan Liga Perdana ni, defend import orang pun badan sasa-sasa, tapi Azhar ni tak takut untuk terus menjaringkan gol dan gol dan gol.
Jadi mungkin pada aksi kelayakan Piala AFC bawah 23 tahun ini di Mongolia, mungkin mana tahu Azhar ni boleh perform dan juga skor banyak gol. Mungkin Tan Chen Ho boleh memilih beliau untuk menjadi penyerang alternatif untuk skuad kebangsaan dalam saingan Piala AFFF Suzuki pada bulan Disember nanti. Dan yang keenam adalah Syaril Fikri. Jadi untuk Syaril ni sedikit risky lah. Sebab apa? Beliau pun baru baik daripada injet, sekarang tengah recovery. Tapi itu bukan jadi masalah untuk beliau untuk mewakili skuad negara, right? Jadi untuk Syaril Fikri ni, beliau adalah dalam 14 hingga 15 penampilan untuk skuad kebangsaan dan telah skor 5 gol. Dan memori paling baik beliau adalah beliau telah skor hat-trick 3 gol ketika bertemu dengan Timor Leste dalam aksi kelayakan pusingan pertama Piala Dunia. Alright guys, jadi korang rasa ada lagi atau tak penyerang alternatif yang boleh dibawa oleh Tan Chen Ho untuk skuad negara? Kalau korang rasa ada, korang boleh komen di bawah ni. Alright, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Aku Lan, Assalamualaikum.